Kuasai inovasi bagi capai pembangunan. Berhadapan tuduhan bunuh nenek, mahkamah benar cucu dirujuk ke pakar psikiatri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Farhatul Asyati Osman. Ini N5 edisi Khamis 18 Ogos 2016. Selain laporan berita dari RTM Angkasa Puri, kita juga akan berlintas langsung ke negeri-negeri bermula dengan Selangor bersama Zanariah Zainal Abidin, kemudian ke Labuan bersama Harjay Wandi Jack. Selepas itu laporan berita negeri diteruskan ke Sabah bersama Rita Olusius Malik dan akhir sekali di Sarawak bersama Damia Cassandra Manja. Semuanya seketika nanti teruskan bersama N5. Negara-negara Commonwealth perlu menguasai inovasi untuk memanfaatkan potensi penuh daripada perkhidmatan awam dan 2.2 bilion penduduknya bagi mencapai pertumbuhan ekonomi dan memastikan pembangunan inklusif. Perdana Menteri berkata Malaysia adalah satu contoh jelas perkhidmatan awam yang dipacu inovasi dan pertumbuhan mapan. Datuk Seri Najib berucap demikian ketika merasmikan persidangan duit tahunan pertubuhan Commonwealth bagi pentadbiran awam dan pengurusan KAPAM 2016 di Putrajaya. Laluan itu membolehkan Malaysia muncul dengan penyelesaian kreatif dan baharu untuk memacu matlamat menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Justru galakan yang diberi kerajaan merangsang 1.6 juta penjawat awam muncul dengan penyelesaian baharu dan kreatif. By encouraging public servants to break free of conventional thinking, we have broken down silos, we have thought out of the box, in order to come up with creative new solutions. And we have made huge savings as well. Datuk Seri Najib menambah penguasaan inovasi juga turut membuka jalan kepada negara untuk memantapkan semula hubungan luarnya dengan negara-negara anggota Commonwealth yang akhirnya membawa kepada manfaat besar kepada negara. Pelaburan langsung asing di Malaysia dalam sektor pembuatan tahun lepas dijangka mewujudkan 66,000 peluang pekerjaan baharu, manakala dalam perkhidmatan ia dijangka mewujudkan 112,000 lagi pekerjaan. Dengan nada sama, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah dalam ucapannya turut bersetuju sektor awam ketika ini sedang berhadapan dengan cabaran kepantasan perubahan teknologi dan lanskap geopolitik. Justru terdapat tuntutan mendesak bagi sektor tersebut untuk mengaplikasikan inovasi dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. Tambah beliau, organisasi dalam sektor awam sentiasa melihat cara-cara baharu untuk memenuhi misi mereka melalui eksperimen dalam pengurusan awam. Ini termasuk pendekatan e-kerajaan yang giat dilaksanakan dalam pentadbiran awam. The nature of public sector problems is complex and cross-boundary. The public sector is also confronted with twin but opposing demands of increased public demand for our services and constrained resources. All these come together to create policy changes that are multifarious, diverse, and often unprecedented. 53 negara anggota Commonwealth yang menghadiri persidangan KAPAM 2016 merupakan pengalaman baharu bagi negara tersebut dalam aspek memupuk kepentingan inovasi kepada perkhidmatan awam. Persidangan kali ini yang berteraskan inovatif mampu memberikan impak positif kepada negara anggota Commonwealth dalam menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat oleh kerajaan masing-masing. Kita ikuti laporan bersama wartawan Mohan Chinasamy di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Mohan, silakan.
Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Selepas perasmian persidangan Dui Tahunan Pertubuhan Commonwealth bagi pentadbiran awam dan pengurusan KEPAM 2016, beberapa program diadakan pada hari ini iaitu 3 sesi plenari, 9 sesi serentak dan 3 sesi bengkel. Kesemua sesi ini dihadiri oleh wakil delegasi negara-negara Commonwealth dan pegawai kanan kerajaan, serta ia membincangkan topik berhubung kepentingan inovasi kepada perkhidmatan awam. Dan untuk pengetahuan anda juga, sebanyak 53 negara termasuk Malaysia terlibat dalam persidangan KEPAM 2016. Dan persidangan kali ini berteraskan inovatif, mampu berikan impak positif kepada negara-negara anggota Commonwealth yang mengambil bahagian dalam persidangan kali ini. Dan untuk pengetahuan anda, saya ketika ini bersama dengan salah satu perwakilan di sini, iaitu Dr. Eli Shamin. Beliau merupakan Presiden Suruhanjaya Perkhidmatan Awam bagi negara Maldives. Thank you, Dr. Eli, because being with us today. Dr. Eli, we see that KEPAM was established in 1994, and this 2016, we see that KEPAM give a lot of benefits to the Commonwealth countries such as Maldives. So, what do you think that Maldives can get benefit from this conference? Thank you very much. First of all, I want to congratulate the leadership of Malaysia for playing a very visible and beneficiary role in our Commonwealth organization, KEPAM. Indeed, we found that Malaysia as a country is a learning laboratory for developing countries like mine, Maldives. And the Malaysia is rapidly industrializing and very fast developing. So they have a lot of success stories to tell us. I have had the privilege to participate in the Blue Ocean Strategy Conference, which was fantastic, and it was more like a talking encyclopedia for us, and we learn a lot from the success story of Malaysia, the one-stop window service they have introduced, the combination of efforts made by police and military to reduce the crime rate in Malaysia, and there are so many new ideas, new innovative things that Malaysia has introduced, where we, the Maldives and the developing countries can learn. So it has been a very good experience for us. Thank you, Doctor, for your comment. Apa yang dinyatakan oleh Dr. Ali sebentar tadi ialah negara-negara Commonwealth memuji inisiatif yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia dalam idea-idea iaitu menguasai inovasi untuk memanfaatkan potensi penuh daripada perkhidmatan awam bagi mencapai pertumbuhan ekonomi dan memastikan pembangunan inklusif. Malah penyertaan daripada negara, terutama daripada negara Maldives, merupakan pengalaman terbaik kepada kerajaannya untuk membentuk pegawai kerajaan yang berinovasi. Baik, berbalik pada program yang akan diadakan pada sepanjang minggu ini, acara kemuncaknya adalah Anugerah Inovasi Antarabangsa IIA, di mana pemenangnya yang dipilih daripada 4 kategori untuk menghargai sumbangan mereka dalam mempertingkatkan cara negara Commonwealth mentadbir dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Jadi sekian saja maklumat yang saya dapat kongsikan bersama anda. Kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan. Baik, dari PICC, terima kasih Mohan untuk laporan tersebut. Baik, hakim, pegawai pendakwa raya serta pihak berkaitan akan menerima latihan menyeluruh mengenai teknologi maklumat bagi memastikan sistem kehakiman di Mahkamah Khas Cyber dapat berfungsi dengan baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Osman Said berkata latihan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu akan berlangsung pada 27 dan 28 Ogos ini. Datuk Seri Azalina berkata kursus itu juga bagi membolehkan hakim serta pegawai pendakwa raya mendalami selok-belok kemahiran teknologi maklumat sekaligus memudahkan mereka memahami kes berkaitan. For example, slander and defamation, slander and libel. As you know, for social media, sometimes you can delete it from your phone, but you need forensic, which means the forensic will come from your physical phone and the tracking device of your communication data. So that should be seen as for example, the process of evidence. So after you send a defamatory message, you will delete and you deny. You say, look, I didn't do it. Or maybe you can have a fake account. You put your name Ali bin Abu. But then when you check, this Ali bin Abu doesn't exist.
Terdahulu beliau merasmikan pembukaan Hotel Aman Sari Desaru di Kota Tinggi, Johor. Mahkamah Khas Cyber akan memulakan operasi pada 1 September ini di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, diikuti Selangor, Johor dan Pulau Pinang. Susulan kes nenek dipenggal dan dikerat kaki dan tangannya di Felda Penggeli Timur Kota Tinggi awal bulan ini, seorang pemuda Muhammad Hafizi Azmi 19 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Tinggi Johor atas pertuduhan membunuh neneknya Maimun Abdul Samad. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Mazana Sinin, bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan. Mahkamah membenarkan permohonan timbalan pendakwa raya untuk merujuk tertuduh kepada pakar psikiatri di Hospital Permai Johor Bahru bagi memastikan tertuduh sempurna akal sebelum dibicara. Pendakwaan dikendalikan timbalan pendakwa raya Suhaila Safiuddin manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Mahkamah menetapkan 26 September ini untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia dan bedah siasat. Dalam kejadian itu, Maimun, 76 tahun, ditemui mati dalam keadaan ngeri dengan kepala dipenggal dan kedua-dua kaki dan tangan kanan mangsa dikerat. Sidang Dun Kedah dimaklumkan mengenai 161 kes mat rempit melibatkan 380 tangkapan bagi tempoh 2014 hingga Jun tahun ini. Esko Belia dan Sukan Negeri Datuk Aminuddin Omar menyatakan kesemuanya membabitkan 308 pendakwaan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kota Star dan Kubang Pasu merupakan dua daerah tertinggi yang mencatatkan kes tersebut. Beliau yang juga Adun Citra menjawab soalan yang dikemukakan Adun Kuah Nur Saidi Nanian yang ingin tahu angka tangkapan mat rempit yang dibuat sejak 3 tahun lepas. Cuba menteras sedikit sebanyak masalah kegiatan mat rempit ini. Contohnya kalau kita tengok tiap-tiap malam ada roadblock daripada pihak polis dan pihak polis pun spot kepada jalan-jalan yang tertentu. Menjawab soalan tambahan, Adun Kuah berhubung langkah kerajaan negeri untuk mengurangkan masalah tersebut. Datuk Aminuddin berkata pelbagai program sudah diatur pihaknya dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan. Antaranya penganjuran drag racing yang merupakan 3 program terbesar yang telah dilaksanakan di Aman Central, Kulim, High Tech Park dan Citra. Cubaan menyeludup masuk rokok putih dan keretek di Setiu dan Dungun, Terengganu gagal selepas Jabatan Kastam Negeri merampas kesemua karton rokok berkenaan dalam 2 rampasan berasingan. Timbalan Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Kastam Negeri Razi Muhammad memaklumkan hasil maklumat awam pihaknya menahan sebuah van yang dipandu seorang individu pada 17 Ogos lepas di Kampung Jambu Bongkok, Dungun. Penahanan suspek pada 6.30 pagi itu bersama rokok yang cuba diseludup masuk. Siasatan mendapati van berkenaan dalam perjalanan dari Dungun ke Kuala Terengganu. Van berkenaan juga milik sebuah syarikat yang tidak berdaftar telah disita. Di tempat kejadian, pemandu telah sempat melarikan diri ke dalam semak berhampiran. Pasukan setelah membuat pemeriksaan terhadap kenderaan tersebut didapati dipenuhi dengan muatan dipercayai rokok. Hasil pemeriksaan lanjut, pasukan berjaya menemui 4,020 kartun rokok kretek pelbagai jenama. Dalam serbuan berasingan pula, seorang peniaga berusia 47 tahun ditahan selepas dipercayai menyimpan 94 karton rokok pelbagai jenama di Permaisuri Setiu. Kesemua rokok berkenaan disorok di bahagian dapur rumah kedai dan tiada sebarang dokumen yang dikemukakan membuktikan rokok tersebut diimport secara sah. Peniaga terbabit direman 9 hari bagi membolehkan siasatan dibuat mengikut Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967. Baik, N5 diteruskan dengan laporan berita dari Pulau Mutiara, Laut Cina Selatan. RJ Wendy Jack telah bersedia langsung dari studio RTM Labuan. Silakan.
Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Wilayah Persekutuan Labuan berpotensi menjadi contoh dalam aspek perpaduan pelbagai kaum dan agama. Ini memandangkan masyarakat di wilayah ini terus mengekalkan kehidupan aman serta harmoni tanpa sebarang pertelingkahan. Serentak dengan itu juga, budaya sedemikian diharap dipertahankan. Labuan ni kita alhamdulillah memang cantik perpaduan antara kaum, antara agama dan semua, dan kita kena pertahankan. Kita kena terus menjadikan Labuan sebagai role model, contoh supaya kita dapat membantu negara dalam merangsang perpaduan, di mana perpaduan ini sangat penting untuk membolehkan negara kita mencapai kejayaan yang lebih tinggi. Beliau berkata demikian selepas menyertai program Charity for Unity Harmony Visit di Hospital Labuan sempena sambutan Minggu Keharmonian antara penganut agama sedunia 2016 peringkat Labuan. Program Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS ini merupakan anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Labuan dengan kerjasama Gabungan Rukun Tetangga serta jabatan dan agensi kerajaan. Di samping membudayakan perpaduan menerusi kerja amal, program seperti ini juga dapat meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai nilai-nilai murni serta pengukuhan hubungan baik antara kaum dan agama. Kempen keselamatan penggunaan eskalator terus dipergiat Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Labuan dalam usaha memberi kesedaran kepada masyarakat untuk berhati-hati dan mengelak kemalangan ketika menggunakan eskalator. Pegawai Pemeriksa Kilang dan Jentera, Fazli Hafiz Abdul Wahid, mengakui pengguna perlu sentiasa mematuhi peraturan serta aspek-aspek keselamatan ketika menggunakan eskalator. Sentiasa mematuhi peraturan ataupun aspek-aspek keselamatan yang ada pada eskalator, terutamanya pada ibu bapa ya. Ibu bapa juga patut mengawasi anak mereka semasa menggunakan eskalator. Beliau menyatakan demikian di bangunan Pusat Transformasi Bandar UTC Labuan. Kempen bertujuan memupuk kesedaran awam mengenai tata cara penggunaan eskalator dengan betul dan selamat serta mengelak melakukan kesilapan yang tidak sepatutnya sekaligus membawa kemalangan. Program turut diadakan di beberapa lokasi dan rata-rata memberi maklum balas positif dengan inisiatif yang dilaksanakan. Baguslah, sebabnya kami pun senang anak beranak, lagipun semua orang pun di sini pun sedang juga kan menggunakan persediaan dari JKK. Terima kasihlah. Kita sebagai pengguna ni kira dapat tahulah macam mana cara-cara yang selamat untuk naik eskalator. Contohnya macam ni kan, ada letak kaki. So nanti, sebab kita tengok daripada peristiwa yang berlaku kan, kanak-kanak mak ayah biarkan naik sendiri, main-main kat tepi eskalator, so bahayalah. Setakat ini di Labuan, belum ada sebarang kes yang berlaku melibatkan eskalator. Radio Televisyen Malaysia RTM Labuan terus mendekati rakyat menerusi penganjuran aktiviti di lokasi-lokasi terpilih. Antaranya program Generasiku yang berbentuk lawatan sambil belajar melibatkan pelajar sekolah. Bagi menjayakan program ini, 23 pelajar Sekolah Menengah St. Anthony berpeluang mengikuti lawatan ke Ibu Pejabat Polis IPD Labuan. Supaya dapat menjaga diri, macam kita melawat ke Balai Polis Labuan ini, supaya mereka mengelakkan diri mereka dari terlibat dengan jenayah lah, selain dari dapat ilmu mengenai tugas-tugas kepolisian. Program bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai peranan serta bidang tugas sesebuah jabatan atau agensi kerajaan. Justru diharapkan dengan informasi seperti ini membolehkan perkongsian ilmu dengan rakan pelajar yang lain sekaligus mengelakkan diri dari terjebak dengan kegiatan atau gejala sosial. Faedah yang saya dapat dari program ini adalah saya mengetahui organisasi lah. Cara organisasi berjalan dengan polis. Saya dapat mengetahui lah kes yang berlaku di Sabah, Labuan ni juga, dan juga bahan-bahan yang diorang guna untuk bertindak secara luar jangkaan. Program turut diisi dengan ceramah mengenai kepolisan serta pameran. Laporan itu mengakhiri perkembangan semasa dari Labuan. Kembali semula ke Angkasa Puri.
Baik, terima kasih Harji untuk laporan tersebut. Satu laman sesawang khas bajet Johor 2017 bakal diwujudkan kerajaan negeri dalam usaha mendapatkan maklum balas, pandangan serta cadangan rakyat dalam pelbagai aspek. Laman sesawang berkenaan bakal dilancarkan pada malam sambutan Ambang Merdeka 2016 peringkat negeri di Dataran Ledang Tangkak 31 Ogos ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Penerangan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri, Datuk Mat Jai Sarde turut memaklumkan kerajaan negeri perlu memperoleh maklum balas berhubung permasalahan mahupun keperluan rakyat untuk ditambah baik setiap tahun demi kesejahteraan hidup mereka. Bajet Johor 2017 itu dijangka dibentang Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin pada sesi sidang DUN akan datang. Yang mana Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan melancarkan pada malam ambang kemerdekaan itu ada dua. Satu, apa yang disebut sebagai satu website untuk masyarakat ataupun rakyat Johor boleh bagi pandangan berkaitan dengan apa bajet ataupun touch point yang mereka rasa sesuai untuk dimasukkan dalam bajet 2017. Akan dilancarkan pada malam itu. Yang kedua, Yang Berhormat Menteri Besar juga akan melancarkan lagu Muafakat Johor. Beliau mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa seranta dan publicity sempena sambutan Bulan Kebangsaan tahun 2016 peringkat negeri di Johor Bahru, Johor. Dalam masa sama, beliau mengharapkan semangat patriotisme ditunjukkan rakyat negeri ini dengan kibaran jalur gemilang. Tahun ini daerah Tangkak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Kemerdekaan peringkat negeri. Baik, 5 diteruskan dengan laporan dari Sabah. Terus sahaja langsung bersama Rita Aloysius Malik dari RTM Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Farhatul, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Golongan guru perlu memperkasa teknik pengajaran dan pembelajaran agar lebih bersepadu dan relevan dengan hasrat kerajaan melahirkan lebih ramai modal insan yang menjadi pewaris kepimpinan masa hadapan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Haji Rosnah Abdul Rashid Shirlin berkata, usaha itu penting bagi mendepani cabaran generasi masa kini yang lebih mahir terutama dalam penggunaan pelbagai gadget dan peralatan elektronik. Golongan guru juga perlu mempunyai persediaan yang komprehensif dari segi fizikal dan mental, termasuk persiapan diri sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. Katanya pendekatan dan teknik pengajaran juga seharusnya menekankan 4 kemahiran utama iaitu communication, collaboration, creativity dan critical thinking. Datuk Rosnah yang juga ahli Parlimen Papar berucap merasmikan sambutan Hari Guru 2006. Cemerlang 2015, peringkat Pejabat Pendidikan Daerah PPD Papar di Beringgis Papar. Dalam majlis ini, 187 guru sekolah dalam daerah Papar menerima anugerah cemerlang. Turut diadakan pelancaran buku M-Light Ungkaya. Rumah Rehat Persatuan Pencegah Batuk Kering Sabah Sabata kini lebih selesa dan selamat selepas projek menaik taraf rumah tersebut siap sepenuhnya. Projek berkenaan dibiayai sepenuhnya Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Sabah Syareda. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haji Jainab Ahmad Aid menzahirkan penghargaan atas keprihatinan Syareda membantu persatuan-persatuan kebajikan di negeri ini termasuk Sabata. Usaha tersebut selaras dengan hasrat kerajaan yang menggalakkan syarikat korporat menunaikan tanggungjawab sosial korporat CSR dalam pelbagai aspek. Menurut Datuk Jainab, konsep mesra alam yang digunakan Syareda dalam pembinaan rumah rehat ini juga menunjukkan tanda sokongan terhadap usaha kerajaan menjaga alam sekitar. Beliau berucap dalam majlis perasmian dan penyerahan kunci rumah rehat Sabata di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Setiausaha Tetap Kementeriannya, Janet Chee. Terdahulu ketika berucap, Presiden Syareda Datuk Francis Goh berharap projek bernilai kira-kira RM400,000 itu yang melibatkan 4 unit rumah rehat dapat membantu pesakit batuk kering yang tidak mempunyai tempat tinggal ketika menjalankan rawatan di hospital.
Program Mahkamah Bergerak yang diperkenalkan di Sabah sejak tahun 2007 terus digerakkan bagi membantu lebih ramai penduduk pedalaman Sabah yang selama ini menghadapi kesukaran untuk mendapatkan sijil kelahiran dan dokumen pengenalan diri. Terbaru, rombongan Mahkamah Bergerak melawat ke Pagalungan dan Pensiangan dalam daerah Nabawan yang terletak kira-kira 250 km dari Kota Kinabalu. Laporan lanjut bersama wartawan Duli Simon dan juru kamera Asmat Oya yang turut serta dalam lawatan berkenaan. Daerah ini yang dikelilingi sempadan daerah Tawau, Kinabatangan, Keningau dan Tenom, serta berkongsi sempadan antara bangsa dengan Kalimantan Indonesia, mempunyai lebih 20,000 penduduk yang majoritinya kaum Murut. Lawatan rombongan Mahkamah Bergerak ini amat dinanti-nantikan penduduk yang selama ini menghadapi masalah mendapatkan sijil kelahiran dan dokumen pengenalan diri yang sah. Berikutan, kedudukan yang jauh dan kos pengangkutan yang tinggi untuk ke pusat bandar bagi urusan berkenaan. Ini adalah satu program yang satu-satunya dapat membantu dan menyelesaikan permasalahan rakyat terutama sekali di luar bandar inilah di daerah kecil Pegalungan ini. Program seumpama ini sangat-sangat memerlu khususnya di kawasan kami di pedalaman khususnya di Pegalungan ini. Susah merah Keningau nando duit merah itu. Jadi berterima kasih kepada kerajaan sebab nomor program kono itu. Ramo supaya anak merah tu kalau prano Asia pastilah. Kerajaan adalah karena kailo. Aki tulung kaya kenapa saya koro saya duli po koperasi itu ulun kepala itu po yo. Melalui program 3 hari ini, kira-kira 200 penduduk Pegalungan dan Pensiangan berjaya menyelesaikan masalah berkaitan permohonan daftar lewat sijil lahir dan dokumen pengenalan diri mereka. Turut menyertai lawatan ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga ahli Parlimen Pensiangan, Tan Sri Joseph Hurup, dan Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Tan Sri Richard Malanjum. Menurut Tan Sri Richard, sejak 2007, program Mahkamah Bergerak berjaya menyelesaikan 45,000 daripada 50,000 kes permohonan pendaftaran lewat sijil kelahiran dan dokumen pengenalan diri, manakala 5,000 kes dalam proses penyelesaian. Pada tahun 2007 kami mulaikan program ini dan dilancarkan pada Ketua Hakim Negara di Pitas waktu itu. Dan pendaftaran waktu itu pun dekat 50,000 lebih yang tertunggak. Dan perlahan-perlahan kita bergerak tiap bulan 2 kali sekali masuk kampung. Bagi penolong pengarah Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sabah, Pravin Syamila Pillai pula berkata, program Mahkamah Bergerak ini memudahkan penduduk pendalaman berurusan dengan JPN tanpa perlu ke pekan atau bandar. Selama 2 hari kita berada di Pegalungan dan Pensiangan, sebanyak 88 kes di Pegalungan dan juga 47 kes di Pensiangan, iaitu berjumlah 135 kes berjaya diselesaikanlah dengan kerjasama dengan Mahkamah Bergerak dan juga JPN. Program Turun Padang Mahkamah-Mahkamah Negeri Sabah dan juga Pendaftaran Negara telah menyelesaikan masalah penduduk di Mukim Pagalungan dan Pensiangan yang sekian lama menanti sijil kelahiran dan permohonan MyKad yang lebih efisien, mudah dan tanpa menggunakan kos yang tinggi. Duli Simon bersama juru kamera Asmat Oya dari daerah kecil Pegalungan Nabawan melaporkan berita RTM. Paparan itu mengakhiri bahan berita N5 dari Sabah petang ini. Kita kembali bersama Farhatul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rita langsung dari Kota Kinabalu Sabah sebentar tadi. Dan seterusnya, bagi mengikuti laporan berita dari Selangor pula, terus sahaja langsung bersama Zanaria Zainal Abidin. Baik Zana, teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Projek pembangunan komersial yang bakal dibangunkan tanpa mengambil kira kepentingan bersama menimbulkan ketidakselesaan terutama penduduk setempat. Justru penduduk Blok 6 Pasapuri Desa Mentari Petaling Jaya mengharapkan projek yang bakal dilaksanakan melibatkan 3 lok kedai dan pejabat berhampiran kediaman tidak menjejaskan kawasan persekitaran padat penduduk. Dakwa mereka, projek berkenaan bakal memberi kesan kepada lebih 1,500 penduduk di kawasan ini memandangkan kawasan parkir berkenaan bakal diambil pihak pemaju.
Senario itu dilihat bakal menjejaskan kawasan berkenaan memandangkan keadaan sedia ada yang sesak. Marahlah. Sebab dia punya tempat lebar itu, dia boleh bawa parking. Jangan kacau kita punya tempat. Kita bukan sebulan kan 2 bulan duduk sini, 12 tahun kita duduk. Jadi kita marahlah sama dia. Dia cakap dia punya tempat boleh parking kereta. Kali kita punya kereta parking sana, kali hilang dia boleh tanggung. Kali dia tanggung bagi kita online surat. Malah kebimbangan penduduk tidak terhenti pada masalah parkir tetapi juga meliputi keselamatan serta kemungkinan masalah sosial dan jenayah. Ya, kita baru dengar. Saya dengar pun baru dalam 2-3 hari ini. Sebelum dia mendirikan bangunan ni, dia tak ada ambil cadangan daripada penduduk sini. Sepatutnya dia kena ambil cadangan daripada penduduk sini, mengatakan kita nak adakan bangunan sini dan kita akan menggunakan pintu masuk keluar mengikut jalan kawasan Blok 6 ni lah. So kita tak sokong lah, kita memang akan ada masalah. Mungkin kereta dia orang masuk keluar, kita nak masuk keluar, masalah lah. Serentak dengan rungutan itu juga yang di-Pertua Persatuan Pansapuri Desa Mentari, Ishak Ma'ruf mahu pihak bertanggungjawab mengambil kira semua faktor sebelum meluluskan projek pembangunan yang bakal dilaksanakan. Ini memandangkan projek terlalu hampir dengan kediaman penduduk iaitu kira-kira 15 kaki. Saya rasa hampir 10 kali perbincangan dah buat tapi tidak ada jalan penyelesaian lagi. Kerana ramai penduduk di sini memang tidak bersetuju pun. Dan sebenarnya masalah yang timbul ni bukan masalah penduduk. Masalah yang timbul ni adalah masalah pemaju ni sendiri. Kerana mereka membina bangunan dahulu, kemudian baru nak mencari sumber bagaimana nak mengadakan laluan keluar masuk ke dalam pusat komersial. Sehubungan dengan itu, pengurusan Persatuan Penduduk dijangka bakal menghantar petisyen bantahan kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ dalam tempoh terdekat untuk tindakan selanjutnya. RTM juga akan mendapatkan maklum balas berhubung isu ini dengan pihak bertanggungjawab. Berlainan pula senario bagi penduduk di Taman Permata Dengkir dekat Sepang. 400 keluarga yang mendiami rumah pangsa kos rendah bakal menerima kediaman baru menerusi projek program perumahan rakyat PPR yang dikelolakan Kerajaan Persekutuan. Melalui peruntukan lebih 52 juta ringgit, kesemua keluarga berkenaan bakal mendiami rumah teres kos rendah yang dibina di Ampar Tenang. Perkara itu dimaklumkan sendiri Ado Dengkil, Syarul Muhammad Sharif. Ianya terletak di kawasan seluas 30 hektar yang pada awalnya merupakan tanah Saim Dabi, tetapi kerajaan negeri sudah pun mengambil proses land acquisition ataupun pengambilan tanah telah diuruskan oleh kerajaan negeri. Dan saya juga membentangkan di dalam sidang Dewan supaya kerajaan negeri juga menyumbang sama untuk membina rumah rakyat di kawasan Dengkil ini. Dan projek bakal dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Dan insya-Allah projek ini bakal dilaksanakan pada tahun ini juga. Saya mengharapkan pihak kementerian dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada yang berhormat Tan Sri Nur Homa selaku Menteri KPKT yang sudah pun memanggil kontraktor yang terlibat untuk menyegerakan projek ini. Pastinya perkembangan itu secara tidak langsung memberi khabar gembira kepada penduduk yang ternanti-nanti kediaman seperti ini. Sini masalahnya rumah tu banyak yang bocor-bocor lagi pun masalahnya kita nak naik tangga makin umur lanjut, nak naik tangga susah. Macam itu. Itulah Acik sendiri pun susah. Memang perlu ke rumah bawah lah. Okey, kita rasa gembira lah. Okay? Sebab kita pun memang itu harapan kami. Okay? So kami juga berterima kasih lah pada kerajaan kerana sudi membantu. Kalau kerajaan kata dia nak buat rumah untuk rakyat kita,
kita memang setujulah, sukalah sama-sama. Sebab apa kita duduk dekat sini pun rasa tak selesa. Difahamkan kediaman baharu itu kelak dapat mengatasi masalah yang dihadapi mereka sebelum ini, terutamanya keretakan bangunan selain berhampiran dengan saluran paip gas. Pansapuri 5 tingkat ini mempunyai 400 unit rumah, didiami lebih 2,500 penduduk yang kebanyakannya merupakan bekas pekerja ladang di Putrajaya yang dipindahkan bagi memberi laluan kepada pembinaan pusat pentadbiran kerajaan. Selain menguasai bahasa Malaysia, Muhammad Samburi Melan mempunyai kelebihan menguasai bahasa Tamil dan Mandarin. Walaupun berusia 76 tahun, beliau yang lebih mesra dengan panggilan Wak Ali menyelahkan semangat Satu Malaysia. Cakap lagi. Ini 在我们来结合它，水情都不没有什么的没有关系的。 Kelebihan yang dimiliki warga emas ini berikutan pergaulannya bersama dengan rakan berbangsa India dan China. Walaupun mengakui pada awalnya kelihatan kekok, namun lama-kelamaan telah menjadi kebiasaan. Kawan dah main bola. India banyak buat tim, dia pun panggil saya. Cakaplah India aja, mana dia cakap Melayu. Melayu 2 orang aja, saya sama budak Rosli. Kebolehan yang dimiliki Wak Ali ini membolehkan pergaulannya terus erat sekaligus merapatkan persahabatan lebih 30 tahun bersama Muhammad Daniel Abdullah. Memanglah kalau kita jumpa dekat kedai kopi, kedai Melayu pun kita sembang Tamil juga. Memang pasal saya memang asal Tamil. Dia boleh cakap Tamil. Memang seronoklah borak dengan dia. Lepas tu dia boleh buat macam ketawa-ketawa kan orang kan. Dia boleh nyanyi Tamil, dia boleh nyanyi lagu MGR, Shivaji, Rajini kan, Kabali, semua dia boleh buat lah. Jadi kita seronok dengan dia lah. Dan keistimewaan Wak Ali ini bonus kepada dirinya yang sentiasa dihormati masyarakat setempat. Habis. Sekian sahaja laporan dari Selangor. Untuk laporan N5 yang lain seterusnya bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Terima kasih Zana langsung dari Selangor sebentar tadi. Baik, para peniaga barangan basah di Jalan Tun Razak Al-Ustar merayu kerajaan negeri mempertimbang permohonan mereka untuk menjalankan perniagaan di Medan Selera Darul Aman. Ini kerana tapak perniagaan sementara di tepi Jalan Tun Razak tidak lagi dibenar beroperasi selepas notis dikeluarkan Majlis Bandaraya Al-Ustar MBAS semalam. Menurut peniaga, sebelum ini mereka beroperasi di sebuah lokasi milik syarikat berdekatan namun telah diarah berpindah ke sebuah lokasi baru Disember tahun lalu. Bagaimanapun berikutan kemudahan yang tidak mencukupi di tapak baharu, peniaga mula berniaga di kawasan sekarang ini sejak Jun lalu. Peniaga yang merupakan peniaga ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan dan daging turut membuat permohonan kebenaran meniaga di lokasi tersebut kepada pihak MBAS pada 2 Ogos lalu. Namun maklum balas yang diterima sebaliknya. Permohonan mereka ditolak dengan alasan tapak itu tidak sesuai dijadikan pasar basah kerana mengganggu lalu lintas. Dengan sokongan Persatuan Pengguna Kedah, peniaga kemudiannya mengajukan permohonan kepada Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah dengan mencadangkan tapak baru di Medan Selera yang terletak bersebelahan. Namun sehingga kini belum ada jawapan diterima. Ini menyebabkan peniaga hilang arah kerana kebanyakan mereka hanya bergantung hidup kepada perniagaan kecil itu sebagai sumber pendapatan keluarga. Feedback daripada MBS setakat sekarang mereka menolaklah apa yang kami pohon tu. Dia minta kosongkan. Dia minta mereka bagi notis. Ada notis yang dia bagi pada kami. Kalau ikut mereka bagi kami 3 hari. Bila notis? Cara dah start kemarin. Lepas tu saya pergi ambil surat kemarin. Ini adalah satu surat yang kata daripada MBS bagi kat saya yang kata tempat ni tak bagi, yang kata tak bagi, tak izin. Cara tu tak mau pergi mana lah pasal kita kawasan sini kan. Sini pun orang ramai kan. Boleh lah dekat cari makan tu bila anak-anak boleh lah. Nak kata maju sangat tu tak lah, tinggal lagi boleh lah cari makan. Pelanggan-pelanggan pun duduk kat ni pun
minta kami jual dekat kawasan sini juga. Tu yang keluar menjaga kat tepi jalan tu. Nak belah anak bini dengan mana apa anak sekolah 2 orang. Satu je 2. Masalah ini kami ajukan kepada Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Badrul Hisham Hashim. Menurutnya, peniaga perlu akur dengan keputusan pihak berkuasa. Bagaimanapun, beliau akan berbincang dengan MBAS sebelum mengadakan perbincangan lanjut dengan para peniaga untuk mencari jalan tengah. Macam mana pun, sebagai kerajaan, kita kena mempertimbangkan semula dan kena berbincang semula dengan peniaga-peniaga tersebut. Apapun sebenarnya penyelesaian boleh dibuat. Tetapi kena ada understanding antara kedua-dua pihak lah. Jadi minta pihak peniaga kena bekerjasama dan pihak MBS pun kena bekerjasama. Dan saya selaku Esko yang bertanggungjawab akan melihat perkara ini dan kita akan tengok penyelesaian yang terbaik lah. Dan seterusnya kita akan ikuti laporan semasa dari Sarawak langsung bersama Damia Cassandra Manja di studio RTM Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Farhatul. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Pembangunan teknologi dan mekanisme kawalan kebakaran tanah gambut di Sarawak kini menjadi model kepada para penyelidik luar negara. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas memberitahu ini termasuk kaedah terlaga tiup dan pemadatan yang terbukti berjaya mengawal kebakaran yang sukar dipadam di kawasan tanah gambut. Jelasnya kaedah telaga tiup yang sudah dilaksanakan di Kuala Baram Miri akan dilakukan di kawasan tanah gambut lain bagi mengurangkan titik panas. Dato' Amar Douglas ditemui media selepas menghadiri majlis makan malam gala Kepala Delegasi dari Kongres Tanah Gambut Antarabangsa ke-15 di Kuching. Dato' Amar Douglas yang juga Menteri Pemodenan Pertanian dan Ekonomi Luar Bandar Sarawak menjelaskan Kongres itu antara lain bertujuan bagi menangani propaganda dan tuduhan pihak NGO luar negara yang menentang pembangunan tanah gambut di Sarawak dengan peladangan kelapa sawit. Sementara itu, dalam perkembangan lain, rakyat Sarawak diingatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi negatif berhubung arah tuju perjumpaan kerajaan negeri dengan Petronas yang berlangsung Isnin lalu. Beliau yakin perjumpaan susulan Sabtu ini di Kuching akan membuahkan maklum balas positif untuk kedua-dua pihak dan rakyat Sarawak. Perjumpaan Isnin lalu, ekoran tindakan kerajaan negeri membeku permohonan permit pekerja Petronas dari luar Sarawak selepas syarikat minyak itu memansuhkan 29 jawatan tetap yang melibatkan 13 kaki tangan berpengalaman dari Sarawak dalam program perstrukturan semula syarikat itu. Sarawak dan negara Brunei Darussalam mengadakan mesyuarat kerjasama ekonomi dua hala di Kuching malam tadi. Ia sebagai landasan memperkukuh lagi hubungan ekonomi kedua-dua negara yang terjalin selama ini sejak penganjuran mesyuarat pertama pada 2010. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar II, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dan Menteri di Pejabat Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan kedua negara Brunei Darussalam, Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa, Dato' Seri Setia Awang Lim Jok Seng. Dato' Amar Awang Tengah berharap mesyuarat kali ini akan memfokus kepada projek bersama dalam sektor telekomunikasi dan tenaga selain soal perundingan teknikal dan kewangan di kedua-dua negara. Malah jumlah ekspor Sarawak ke Brunei Darussalam pada 2014 mencatat 116 juta ringgit melalui barangan utama iaitu makanan, barangan pembuatan, jentera dan kelengkapan pengangkutan dan barang keluaran kilang seperti perabot pakaian dan aksesori. Sementara itu, negeri ini mengimport sejumlah 40 juta ringgit petroleum dan produk petroleum dari negara tersebut pada tempoh sama. Terdahulu, delegasi dari negara Brunei Darussalam itu diraikan dalam majlis makan malam di salah sebuah hotel di Kuching. Turut hadir Menteri Tenaga dan Perindustrian di Pejabat Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam, Pehin Datuk Singa Manteri Kolonel Bersara, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Yasmin Haji Umar, Utusan Khas Kerajaan Malaysia Brunei Darussalam, Tan Sri Rasta Muhammad Isa, Setiausaha Kerajaan Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Marsyidi Abdul Ghani dan Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Dato' Muhammad Narodin Majais.
Sikap saling menghormati anutan pelbagai agama di negeri ini antara kunci utama terpeliharanya perpaduan dan keamanan di Sarawak. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Haji Misnu Taha memberitahu, negeri ini amat unik terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan latar belakang yang menyatu padukan masyarakat. Datuk Misnu yang juga Presiden Pusat Penerangan Islam IIC menjelaskan persefahaman perlu dipelihara demi kesejahteraan dan pembangunan rohani komuniti berbilang kaum. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Ulang Tahun ke-8 IIC di Kuching. Lebih 100 tetamu yang terdiri daripada pelbagai ketua-ketua agama serta kaki tangan IIC hadir pada majlis tersebut. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif IIC Zabariah Matali, Pengerusi Panel Penasihat IIC Dr. Haji Abdul Rahman Din dan Setiausaha Agong Persatuan Gereja Sarawak Ambrose Linang. Ahli-ahli majlis daerah perlu memainkan peranan lebih aktif dalam rancangan pihak berkuasa tempatan PBT. Adun Simunjan Auladris berkata ia bagi membolehkan ahli majlis sentiasa peka dan mengetahui maklumat terkini berkaitan dasar dan program PBT selain kehendak rakyat yang perlu diberi perhatian segera. Katanya, sebagai penghubung rakyat dengan PBT, ahli majlis perlu memahami peranan dan tanggungjawab masing-masing supaya dapat memberi perkhidmatan yang memuaskan kepada masyarakat. Aula berucap mewakili Menteri Kemudahan Awam Datuk Dr. Steven Rundi dalam Majlis Pelantikan dan Angkat Sumpah Ahli Majlis Daerah Simunjan di Simunjan. Pada majlis itu, Abdul Khalid Manap mengangkat sumpah sebagai pengerusi, manakala Japar Haji Mustafa sebagai timbalan pengerusi beserta 30 ahli majlis lain. Sementara itu, Abdul Khalid dalam ucapannya menyeru agar ahli majlis membentuk pasukan yang mantap untuk memastikan kejayaan pelan transformasi perkhidmatan awam. Ia penting supaya kemajuan dan pembangunan di luar bandar terus dikecapi oleh rakyat. Para penyelidik di Sarawak telah menemui kaitan antara monyet jenis ekor panjang dan tocang terhadap jangkitan demam malaria dalam kalangan penduduk tempatan. Pengarah Pusat Penyelidikan Malaria MRC, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. Balbir Singh berkata jangkitan demam malaria pada monyet dan manusia berpunca daripada nyamuk hutan jenis Anopheles latens iaitu pembawa parasit malaria di kawasan Kapit. Menurutnya, berdasarkan kajian ke atas 59 ekor monyet liar dari kedua-dua jenis itu dari Kapit mendapati kesemuanya mempunyai parasit malaria dan 43 atau 72.8% daripadanya adalah pembawa. Pihaknya juga mendapati terdapat jumlah besar kes demam malaria telah dikesan di bahagian Kapit pada 2004. Walau bagaimanapun ujarnya, jangkitan demam malaria pada manusia tidak hanya tertumpu di Kapit sahaja kerana 400 kes seperti itu dikesan di 30 lokasi dalam kajian beliau di Sarawak, Sabah dan Pahang. Laporan terkini kes jangkitan malaria pada manusia di Thailand, Myanmar dan Filipina menunjukkan jangkitan itu dikesan di kawasan pedalaman yang menjadi habitat nyamuk dan monyet di Asia Tenggara. Profesor Dr. Balbir Singh menyatakan perkara itu dalam ceramah umum bertajuk The M&Ms Malaria, Men, Monkeys and Mosquitoes di Pustakaan Negeri Petrajaya Kuching. Lebih 300 peserta menghadiri ceramah sehari itu yang terdiri daripada pelajar sekolah menengah, penuntut institusi pengajian tinggi awam dan swasta, penjawat awam serta badan bukan kerajaan, NGO dan individu. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Farhatul. Silakan. Baik Damia, langsung dari Sarawak, dari Kuching Sarawak sebentar tadi. Terima kasih. Baik, seterusnya bagi mengikuti laporan ramalan cuaca seluruh negara, kita bersama pegawainya Afizal Hakim di Met Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan melihat dahulu paparan carta angin di rantau negara kita, di mana secara amnya angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan angin mencapai 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 3.5 meter. Sehubungan itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perairan Phuket dan juga Palawan, begitu juga di kawasan perairan Malaysia seperti di negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Keadaan ini adalah berbahaya bagi bot-bot kecil sukan dan rekreasi laut dan dijangkakan boleh berterusan sehingga hari Ahad ini, iaitu bersamaan 21 Ogos 2016.
Untuk melihat keadaan cuaca pula, kita beralih kepada paparan imej satelit. Pada ketika ini terdapatnya pembentukan kelompok awan aktif yang lebih tertumpu di negeri Pahang dan juga negeri Johor. Dan keadaan ini menjangkakan keadaan cuaca yang agak lembap bagi kawasan-kawasan tersebut. Untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih jelas, kita beralih pula kepada paparan imej gemerada. Di Semenanjung pada ketika ini, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat kelihatan kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di daerah Pekan dan juga Rompin di negeri Pahang. Manakala untuk negeri Johor pula terdapatnya hujan beserta ribut petir di beberapa tempat kelihatan kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di daerah Mersing dan juga Kota Tinggi. Keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Manakala untuk negeri Sabah pula pada ketika ini, hujan beserta ribut petir di 1-2 tempat juga kelihatan kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Sandakan dan juga pedalaman negeri Sabah. Dan keadaan cuaca yang lembap ini pula dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Manakala untuk negeri Sarawak pula, hujan beserta ribut petir di 1-2 tempat kelihatan kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian Limbang, Kapit dan juga bahagian Kuching di negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca yang lembap ini pula dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk hari esok. Hafizal Hakim, terima kasih. Dalam keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya insiden tidak diingini. Kesiapsiagaan termasuk bagi menghadapi musim tengkujuh yang kebiasaannya berlaku di negeri Pantai Timur antara November dan Disember. Ketua Pengarahnya, Datuk Wirawan Muhammad Nur Ibrahim memaklumkan pihaknya sedar dengan peralihan monsun ketika ini menyebabkan keadaan cuaca tidak menentu di sesetengah tempat. Justru itu pihaknya sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga termasuk menghantar pegawai dan anggotanya menjalani latihan operasi menyelamat pada September depan. Dah tahulah lebih kurangnya Pantai Timur ni dia punya kebiasaannya hujan lebat. So, itu dah pattern dah. Memang ikut, maknanya kalau tak hujan di Pantai Timur ni maknanya luar biasa lah. So yang biasanya dan dijangka pun diramalkan pattern cuaca pada tahun ini juga adalah macam biasa. Macam biasa tu maknanya hujan lebat lah. Seperti biasa kita akan membuat segala persiapan yang untuk menghadapi musim tengkujuh ni dan juga kemungkinan berlaku banjir lah. Beliau menutup dan menyampaikan hadiah pertandingan kawat kecekapan peringkat kebangsaan kali ke-18 di Akademi Bomba dan Penyelamat Wilayah Timur Wakaf Tapai, Marang. Kontingen Sabah muncul juara keseluruhan pertandingan berkenaan mengalahkan 15 kontingen dari seluruh negara ini. Pertandingan tahunan ini bertujuan meningkatkan kecekapan serta kepantasan pasukan bomba dan penyelamat di seluruh negara dalam setiap operasi menyelamat. Bermula 26 hingga 30 Ogos ini bakal berlangsungnya Karnival Muafakat Tani di Endau Mersing Johor berupaya melonjakkan kebolehpasaran produk-produk tempatan daerah berkenaan. Dan sasaran pengunjung bagi penganjuran kali ketiga tahun ini terarah kepada penduduk Rompin, Pahang selain sekitar Mersing. Selain daripada tanaman rozal, memang industri perikanan tu antara yang penting lah, macam keropok tu antara produk yang menjadi menjadi tarikan lah. Pelancongan tu memang tarikan utama. Tapi kalau dari segi bisnes IKS ni industri keropok tu. Rozal tu adalah industri yang kita tanaman biasa ni. Itu memang agak tinggilah pemasaran dia. Memang kita ada tu. Memang di bawah pejabat daerah pun
Rosal antara yang kita jadikan sebagai antara produk pertanian. Kira-kira 150 gerai melibatkan jualan produk tani dan industri kecil sederhana akan terlibat sepanjang karnival. Lebih 10,000 pengunjung dijangka mengunjungi tapak karnival di perkarangan pertubuhan peladang kawasan Endau itu. Datuk Abdul Latif Bandi yang juga Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri memaklumkan mengenai perkara itu dalam sidang media di Kota Iskandar, Johor. Sebelum ini, karnival berlangsung di Dun Permas dan Serom. 5 pelatih Pusat Serenti Tiang 2 Melaka dipenjara 18 bulan selepas bertindak biadab ke atas salah seorang kaki tangan di pusat berkenaan dengan membaling makanan yang disediakan. Mahkamah Magistrat Air Keruh menjatuhkan hukuman itu terhadap Rizwan Abdullah, C. Zainuddin C. Busu, Kamaruddin Manap, K. Dilesh dan Khairil Johari Yahya selepas masing-masing membuat pengakuan salah. Mengikut pertuduhan, mereka yang merupakan penghuni pusat pemulihan itu telah bertindak membaling makanan yang disediakan sekitar pukul 6 petang 19 April lalu. Mereka didakwa melakukan kesalahan di bawah kaedah 68-D, kaedah-kaedah Pusat Pemulihan Dadah 1983 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 20-1-B Akta Penagih Dadah Rawatan dan Pemulihan 1983 Pindaan 1998. Kesemua tertuduh yang tidak diwakili peguam bagaimanapun merayu mahkamah untuk tidak mengenakan hukuman berat terhadap mereka. Baik, visual kemeriahan konvoi kempen Jalur Gemilang di Kuala Nerang, Kedah melibatkan 100 kenderaan mengakhiri N5 hari ini. Konvoi bakal menjelajah 9 lokasi terpilih untuk memasang jalur Gemilang. Sehingga itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tanah yang bertua, taman cinta merdeka, kasih di hatiku ini untukmu tanah